Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita nak bincangkan tentang petua bagaimana nak meningkatkan kemahiran interpersonal. Kemahiran hubungan kemanusiaan bagi nak merapatkan hubungan di antara rakan sekerja kita, nak merapatkan hubungan kita dengan bos, nak jaga hubungan baik dengan bos dan nak jaga hubungan baik dengan anak buah. Ada beberapa petua ataupun kaedah yang kita boleh gunakan untuk capai matlamat ini. Kaedah nombor 1 ataupun petua nombor 1. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena wujudkan kemesraan di setiap awal-awal perhubungan yang dijalin. Wujudkan kemesraan dengan mereka ni, kemesraan dengan bos, kemesraan dengan anak buah, kemesraan dengan rakan sekerja. Awal-awal lagi, pagi-pagi lagi, sampai-sampai lagi senyum, sampai-sampai lagi bagi salam, sampai-sampai lagi tanya khabar, sampai-sampai lagi ini kaedah yang macam ni adalah kita nak wujudkan awal-awal lagi kemesraan. Mula-mula sekali. Kalau mula-mula dah seronok, mula-mula dah happy, maka tuan-tuan dan puan-puan yang seterusnya akan jadi mudah, akan jadi senang. Nombor 1. Teknik nombor 2, kaedah nombor 2 adalah kita kena latih diri kita supaya mudah didampingi. Latih diri supaya orang seronok dengan kita, orang suka nak berbual dengan kita. Maknanya kalau orang tanya tu, kita jawablah. Kalau orang tanya sepatah, mungkin kita boleh jawab 3-4 patah, katakan macam tu contohnya. Kita nak latih diri senyum, kita nak latih diri kita dulu orang yang mula-mula bagi salam, kita dulu orang yang mula-mula ucap selamat pagi. Tuan-tuan dan puan sekalian, ini semua kena latih diri. Bagaimana jumpa orang sentiasa nak senyum, jumpa je sentiasa nak senyum, jumpa je sentiasa nak tanya khabar, jumpa saja sentiasa nak buat baik. Nak jadikan diri kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, agar wujudnya kita, hadirnya kita dekat situ, orang faham. Orang faham, orang kenal, orang tahu yang kita tu ada. Jadi kena latih diri ni. Ini kena latih diri ni supaya kita mesra, mudah didampingi, orang suka dengan kita, orang sayang dengan kita, bau badan kita juga kena jaga. Contohnya, pakaian kita, aksesori tambahan jangan lebih-lebih sangat, nanti orang jadi meluat. Ni maknanya begini, nak latih diri kita supaya orang senang nak jadi kawan dengan kita, orang senang nak berdamping dengan kita. Nombor 2. Nombor 3, tuan-tuan dan puan-puan, adalah setiap kali bila kita berkawan dengan orang lain, setiap kali kita berhubung dengan bos dan anak buah, kita cuba cari emas dalam diri mereka. Cari emas dalam diri mereka. Bukan bermakna kita nak cari barangan perhiasan emas yang dia pakai, tak. Tapi cari emas ini bermaksud bahawa kita nak melihat apakah kebaikan yang ada dalam diri mereka. Tengok kebaikan dia, ceritakan kebaikan dia, hargai kebaikan dia. Ini kalau kita tahu lebih banyak kita tahu tentang kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri seseorang, kita akan lebih mudah untuk sayang dan lebih mudah untuk mesra dengan dia. Nombor 3. Nombor 4, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena terima hakikat bahawa semua manusia suka kalau dia dibelai. Semua manusia suka kalau dia dipuji. Dan ada pelbagai cara, berbagai kaedah kita nak membelai seseorang. Jangan pula puji terlebih-lebih ataupun jangan pula langsung tak belai, langsung tak puji. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita membelai seseorang, dengar apabila dia bercakap, iakan apa yang dia bagi tahu dekat kita. Kalau kita nak tolak ataupun kalau kita nak persalahkan, terima dulu, sabar dulu, dengar dulu dia cakap dengan habis, sampai habis. Tuan-tuan dan puan, kita cuba hargai dia dengan kita cuba, kalau ada kelebihan, kita belanja dia makan, kita belanja dia, kita bagi dia hadiah, kita cuba bercakap, gunakan nama dia, sebut nama dia dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan sekalian, ini adalah contoh-contoh belayan. Kalau kita dengan rakan sekerja, belayan yang lain, hari jadi dia, bagi kad.
hantar WhatsApp, hantar SMS, hantar email dan sebagainya untuk kita menghargai dia. Maknanya tuan-tuan dan puan sekalian, semua orang suka kalau dia dibelai, semua orang suka kalau dia dipuji, maka pujilah, belailah, cuma jangan berlebih-lebihan, nampak macam kita terlebih-lebih pula, nanti orang tak suka pula. Okey, itu nombor 4. Tuan-tuan dan puan sekalian, seterusnya petua nombor 5. Petua nombor 5, dalam setiap apa keadaan pun, kita mesti amalkan sopan santun. Cakap dengan bos ada sopan santunnya, cakap dengan rakan sekerja ada sopan santunnya, cakap dengan anak buah ada sopan santunnya. Amalkan sopan santun ini dengan, kalau nak bergurau, jaga, jangan berlebih. Panggil orang dengan panggilan yang baik, panggilan yang disuka, nama yang disuka, gelaran yang disuka. Contohnya, kan dalam setiap keadaan kita minta diri, ke setiap keadaan kita minta maaf kalau tersilap dan sebagainya. Amalkan sopan santun. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita kaya dengan budi bahasa dan sopan santun. Amalkan dengan cara begini, kita akan lebih erat silaturahim, kita akan jaga hati kawan-kawan kita yang lain. Nombor 6, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita bercakap, fikir dulu apa perkataan yang kita nak cakap. Apa ayat yang kita nak keluarkan. Fikir dulu, jangan terus cakap. Jangan cakap lepas saja. Memang kadang dengan kawan-kawan kita cakap lepas. Lepas bermula daripada ni, bila kita nak jaga hati kawan, nak jaga ukhuwah, nak jaga silaturahim, kita kena fikir. Fikir dulu apa perkataan yang kita nak cakap. Adakah dengan kita cakap ni menyebabkan dia suka? Adakah dengan perkataan yang kita keluarkan ni menyebabkan hatinya terluka? Fikir dulu. Dan pilih perkataan yang baik yang menyebabkan hati kawan akan rasa suka, hati kawan akan rasa seronok, hati kawan akan rasa gembira nak berkawan dengan kita. Nombor 6. Nombor 7, dan tuan-tuan dan puan-puan, dalam apa hal pun kita kena jadi pendengar yang setia, pendengar yang baik. Ingat kita ada satu mulut, kita ada dua telinga. Kan? Dua telinga, satu mulut. Maknanya apa? Maknanya kita kena mendengar 2 kali lebih banyak berbanding dengan bercakap. Kita jadi pendengar yang baik. Kalaupun kita nak bercakap, biarlah kawan kita ni habiskan dulu apa yang dia nak sampaikan. Dah habis dia cakap, barulah kita sambung, barulah kita bagi cadangan, barulah kita bagi pendapat, barulah kita bagi idea kita. Dengan cara begini, tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat menghargai orang lain dan orang lain suka dengan kita. Tak ada orang pun yang suka kalau orang potong cakap dia lah. Tak ada orang suka. Jadi, nombor 7, jadi pendengar yang baik. Nombor 8, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita silap, akui kesilapan, minta maaf. Jangan takut, jangan rasa rendah diri nak minta maaf kalau kita silap. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, pepatah Melayu menyatakan bahawa ular yang menyusur akar tidak akan hilang bisanya. Jadi nak jaga hubungan, nak rapatkan hubungan, akui kesilapan, minta maaf kalau kita tersilap. Ramai orang yang kalau dia macam betul je dia cakap tu, tapi bila dah silap, dia buat macam orang tak cerdik je kan. Tak nak minta maaf langsung pun. Okey, nombor 8. Nombor 9, tuan-tuan dan puan-puan, sentiasa berfikiran positif. Dengan kawan-kawan, dengan rakan, apa keadaan, wujudkan suasana yang positif dan cerita yang positif. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sangka baik, sangka positif dengan kawan-kawan kita. Semoga dengan sangka positif ini, tuan-tuan dan puan-puan, kawan kita akan juga sangka positif, bos akan sangka positif dengan kita juga. Kena sangka baik dengan bos, sangka baik dengan anak buah, sangka baik dengan rakan sekerja. Dengan cara begini, tuan-tuan dan puan-puan, setiap apa yang kita fikirkan dalam kepala kita akan keluar dalam bentuk gelombang dan sampai kepada orang lain yang kita fikirkan. Kalaulah yang kita fikirkan itu positif, maka gelombang positif akan keluar, akan terima pada orang yang lain. Dengan sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, sayang akan menarik sayang, benci akan menarik benci. Sebab kalau kita berfikiran positif, kita akan tarik yang sayang, berfikiran negatif akan tarik yang benci. Nombor 10. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ni jadi orang yang membawa berita gembira saja. Jadi orang yang bawa berita yang menyenangkan hati orang saja. Berita-berita yang tak sahih, berita-berita yang menyakitkan hati orang. Ini tunggu dululah, ini jangan dululah, ini nanti dululah. Tengok keadaan. Bila orang dah bersedia, kalau terpaksa cakap, tengok orang dah bersedia, baru cakap. Selagi orang belum bersedia, jangan. Kita jadi orang yang membawa berita gembira, berita manis, berita seronok. Nombor 10. Nombor 11, tuan-tuan dan puan sekalian, dalam apa juga yang kita buat, kita kena ikhlas, kita kena jujur. Betul, ikhlas tu dalam hati, tapi dia akan dipancarkan di wajah.
Ikhlas itu di dalam hati, tapi kita nampak di wajahnya. Jadi dalam apa keadaan pun kita berkawan kena ikhlas, bukan sebab kita berkawan nak ambil kesempatan, bukan sebab kita berkawan sebab nak bodek, bukan sebab kita berkawan kita nak apa-apa, tak. Tapi ikhlas sebab kita nak jaga silaturahim, kita nak wujudkan keseronokan dan kegembiraan, kita nak wujudkan kasih sayang dan satu hati. Nombor 12 tuan-tuan dan puan-puan, ni dia. Untuk kita dapatkan kasih sayang, untuk orang seronok dengan kita, untuk orang suka dengan kita, kita kena bagi dulu. Kita kena bagi dulu kasih sayang. Kita kena berlatih bagaimana nak sayang orang lain juga. Berlatih nak sayang diri dan berlatih nak sayang orang lain. Hargai orang lain. Kalau kita suka orang bagi kita hadiah, maka kita juga sekali-sekala cuba bagi hadiah dekat orang. Terutama sekali pada hari-hari yang signifikan pada dia. Hari dia dapat kenaikan pangkat, hari dia dapat APC, kita bagi dia hadiah contohnya. Hari ulang tahun perkahwinan contohnya, hari ulang tahun kelahiran contohnya. Ini antara perkara-perkara yang kalau kita buat tuan-tuan dan puan-puan, kita akan dapat ukhuwah kasih sayang. Kita tahu tak bila tarikh lahir bos kita? Itu tak berapa penting lagi. Kita tahu tak bila tarikh ulang tahun perkahwinan bos kita? Kalau inilah kita tahu dan waktu-waktu begini kita bagi hadiah. Keseronokan dia, kegembiraan dia, ukhuwah dia, kasih sayang dia, menunjukkan bahawa kita ambil berat terhadap dia. Begitu juga nak rakan sekerja dan anak buah. Cara kita nak ambil berat dengan dia. Bagi hadiah di saat-saat ataupun di masa-masa tarikh-tarikh penting dia. Nak kasih sayang, nakkan belayan. Kita dulu buat pada orang lain, baru kita boleh dapat. Apa yang kita tanam, itu yang kita akan tuai. Itu yang kita akan tuai. Dan petua nombor 13, petua yang terakhir. Yang terakhir bukan bermakna tidak penting. Tapi tuan-tuan dan puan sekalian, yang terakhir adalah berdoalah agar Tuhan memberikan kita kasih sayang, agar Tuhan letakkan dalam hati kita suka, sayang, gembira dengan rakan sekerja kita, dan rakan sekerja kita, bos kita, anak buah juga suka, sayang dengan kita. Ini kita kena minta, ini kita kena doa. Apa agama pun, buatlah cara kefahaman anda masing-masing, supaya dengan ini tuan-tuan dan puan sekalian, orang tengok kita je, orang akan sayang. Orang tengok kita je, orang akan suka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang kita lakukan terhadap orang lain, itu yang kita akan dapat. Kalaulah kita sayang dengan orang, maka kita juga akan dapat sayang. Tapi kalau kita benci dengan orang, maka kita juga akan dapat benci. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok orang, kita ada rasa macam satu macam aja, ada suspicious dalam hati, ada syak wasangka dalam hati, maka itu jugalah yang orang akan berikan kepada kita. Untuk ini tuan-tuan dan puan sekalian, sentiasa berfikiran positif, sentiasa sebarkan sayang, sentiasa bentuk senyuman yang manis, agar dengan ini tuan-tuan dan puan-puan, kita akan merapatkan hubungan kasih sayang kita, hubungan sesama ahli dalam organisasi kita. Kita akan merapatkan silaturahim kita, dan kita akan seronok datang kat tempat kerja, dan kita akan mewujudkan suasana persekitaran kerja yang menggembirakan dan menyeronokkan. Semua orang suka datang kerja, dan kita akan seronok dan gembira dan sayang dengan organisasi tempat mana kita bekerja.